Akhirnya, ini keputusan mahkamah dalam kes Najib. Najib aibkan negara, kenapa Tun M tidak didakwa? Tun M akui Najib masih boleh jadi Perdana Menteri. Tony puan dedah punca sebenar kenapa Tun M ugut pecat beliau. PAS cumalah budak suruhan PPBM. Mahkamah Rayuan tidak dapat menerima penjelasan Najib Razak bahawa semua tindakannya berkaitan SRC International Sedia Berhad adalah demi kepentingan negara. Dalam penghakiman yang dibaca, panel Hakim Mahkamah Rayuan menjelaskan yang Najib terlibat secara aktif dalam memastikan SRC International mendapat pinjaman RM4 bilion daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP pada 2011 dan 2012. Najib ketika itu adalah Menteri Keuangan dan Perdana Menteri. Dia mendapatkan kelulusan Kabinet untuk Kementerian Keuangan menjadi penjamin bagi pinjaman itu. Mahkamah juga yakin Najib mempunyai kawalan penuh terhadap SRC International menerusi peranan Perdana Menteri sebagai penasihat emeritus terhadap syarikat itu yang berperanan untuk membuat pelaburan dalam sektor tenaga dan sumber negara. Sebaik SRC mendapat wang pinjaman itu, kata Hakim, Najib menjadi tidak ambil kisah terhadap bagaimana ia digunakan dan mengarahkan Menteri Keuangan kedua ketika itu, Ahmad Husni Hanazlah, untuk tidak mengambil tahu atau keep off terhadap syarikat itu. Pelakuan perayu ini hanya menunjukkan satu perkara, iaitu sebaik saja dana diberi kepada SRC di mana perayu ada kawalan penuh, dia bebas untuk menggunakannya untuk kepentingan peribadi. Ini ditunjukkan menerusi aliran RM42 juta daripada SRC ke akaun peribadinya. Ini bukan sesuatu yang boleh dikatakan sebagai dilakukan untuk kepentingan negara. Tiada kepentingan negara di sini, hanya memalukan negara, kata Hakim. Panel Hakim adalah Abdul Karim Abdul Jalil, Hazanah Mehat dan Wazir Alamaidin Mira. Mereka berkata, tidak munasabah untuk kerajaan menjamin pinjaman terhadap syarikat berkaitan kerajaan yang tiada keupayaan untuk membuat bayaran balik maupun membayar faedahnya. Pastinya untuk ada sejumlah syarikat yang tidak mampu membayar hutang atau insolven dengan kerajaan terdedah sepenuhnya. Dengan hutang yang diambil syarikat-syarikat ini bukan untuk kepentingan negara, ia hanyalah pengurusan wang rakyat yang teruk, kata mereka. Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang menyabitkan Najib untuk 7 pertuduhan berkaitan aliran RM42 juta daripada SRC International ke akaun peribadinya. Nazlan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta kepada bekas Perdana Menteri itu. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan Najib untuk menangguhkan hukuman sementara menunggu rayuan di peringkat Mahkamah Persekutuan. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata dia sangat kecewa dengan keputusan Mahkamah Rayuan yang mengekalkan sabitan bersalahnya dalam kes salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana SRC International Sedia Berhad. Dia juga menyatakan sudah memberi arahan kepada pasukan peguam belanya untuk memfailkan rayuan ke Mahkamah Persekutuan secepat mungkin. Menegaskan kedudukannya sebagai orang Islam, Najib yang juga ahli Parlimen Pekan juga sekali lagi menegaskan bahawa dia tidak bersalah seperti yang dipertuduhkan. Pertama, saya nak nyatakan bahawa saya amat kecewa dengan keputusan Mahkamah Rayuan. Berikutan keputusan itu, saya telah minta peguam untuk membuat rayuan ke Mahkamah Persekutuan dengan segera, katanya pada sidang media secara dalam talian. Ia dibuat sejurus selepas 3 Hakim Mahkamah Rayuan sepakat mengekalkan sabitan bersalah ke atas Najib yang dibuat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini. Panel Hakim terbabit dipengerusikan Abdul Karim Abdul Jalil juga sebulat suara mengekalkan hukuman yang ditetapkan ke atas Najib. Menurut Najib, persoalan pokok isunya itu ialah mengenai dana bernilai RM42 juta jual milik SRC yang dipindahkan ke peribadinya. Sebagai orang Islam, saya nak nyatakan saya pernah tidak tahu minta arahkan sesiapa untuk pindah RM42 juta ke akaun saya, katanya. Semasa prosiding secara hybrid, wajah Najib kelihatan tenang ketika keputusan dibacakan Abdul Karim. 2 lagi hakim yang mendengar permohonan tersebut ialah Wazir Alamaidin Mira dan Hazanah Mehat. Sebelum ini, Najib memohon untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai tahun lepas yang mendapati dia bersalah atas satu pertuduhan salah guna jawatan sebagai Perdana Menteri.
3 pertuduhan pecah amanah jenayah dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 42 juta ringgit dana SRC. Mengulas kenyataan hakim bahawa apa yang berlaku itu mengaibkan negara, Najib berkata dia juga kecewa dengan apa yang disebutkan. Saya sangat kecewa dengan itu, katanya. Dia turut menyebut sepanjang tempoh menjadi Perdana Menteri, banyak kejayaan dilakukan untuk Malaysia, termasuk aset negara yang berjumlah 2 trilion ringgit. Jika anda bercakap mengenai aib negara, ada isu skandal lain seperti skandal berkaitan forex, tukaran mata wang asing yang menyebabkan kerugian 31 bilion ringgit. Bukankah itu jauh lebih besar? Soalnya yang merujuk kepada isu yang melibatkan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Untuk rekod, menurut Suruhanjaya Siasatan Diraja yang menyiasat perkara itu, Bank Negara rugi 31.5 bilion ringgit daripada tahun 1992 hingga 1994. RCI itu yang ditubuhkan ketika Najib menjadi Perdana Menteri juga memutuskan Mahathir turut bertanggungjawab atas kerugian itu. Keputusan Mahkamah Rayuan yang membenarkan permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit mendapat perhatian Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bekas Perdana Menteri itu berkata, keputusan itu adalah hak para panel 3 hakim. Ini hak hakim. Belum pernah ada kes sebesar jenayah yang dilakukan oleh Najib. Ia adalah satu rekod dunia mengikut Department of Justice DOJ Amerika Syarikat. Orang yang didapati bersalah kecil pun tidak pernah mendapat stay of execution seperti ini. Najib mungkin terpaksa tunggu sampai setahun atau lebih sebelum kesnya sampai ke Mahkamah Persekutuan, katanya dalam satu kenyataan. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan dipengerusikan oleh Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama Datuk Hazanah Mehat dan Datuk Wazir Alamaidin Mira mengekalkan sabitan dan hukuman ke atas bekas Perdana Menteri itu membabitkan kes dana 42 juta ringgit milik SRC International Sdn Bhd. Selepas itu, ketiga-tiga mereka membenarkan permohonan Najib untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit ke atas beliau. Kebenaran terhadap permohonan itu diberi sementara menunggu rayuan di Mahkamah Persekutuan. Dalam pada itu, Mahathir turut mempersoalkan kedudukan Najib sebagai Ahli Parlimen Pekan. Jelasnya ketika menunggu rayuan di peringkat Mahkamah Persekutuan nanti, adakah Najib boleh menjadi calon UMNO untuk pilihan raya umum ke-15 kelak? Kalau semasa menanti ia dibenar terus jadi ahli Dewan Rakyat, apakah ia juga dapat bertanding dalam PRU15? Jika ia menang dan sekali lagi jadi ahli Dewan Rakyat, apakah ia boleh jadi Perdana Menteri juga? Undang-undang tidak berkata ia tidak boleh. Jika undang-undang tidak berkata tidak boleh, maka mengikut undang-undang tentulah ia boleh. Soal pengerusi Parti Pejuang Tanah Air itu lagi. Dalam bahagian kedua jawapan balasnya terhadap dakwaan Dr. Mahathir Mohamad, Ahli Parlimen Damansara Tony Phua mengimbas kembali surat terbuka yang ditulisnya pada Oktober 2018 yang mencetuskan kemarahan bekas Perdana Menteri itu. Surat itu ditujukan kepada pengarah MC Gamuda berkenaan projek MRT2. Pada masa itu, Phua adalah setiausaha politik bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng. Bila Mahathir baca surat terbuka saya, dia terus marah. Satu-satunya sebab mengapa saya tidak dipecat sebagai setiausaha politik Menteri Keuangan lantikan di bawah skop Perdana Menteri adalah kerana Lim beritahu dia yang saya tulis surat atas arahannya yang memang satu kebenaran, katanya. Menurut Phua, dia tidak menyesal menulis surat terbuka itu walaupun ia terus menjadi duri dalam daging bagi Mahathir. Ia jelas menunjukkan diri Mahathir apabila dia memutuskan untuk tidak menyebut penjimatan 8.82 bilion ringgit untuk rakyat dalam projek MRT2 ketika pentadbirannya di dalam memoarnya, tetapi sebaliknya merunggut berkenaan seorang setiausaha politik yang baginya menjengkelkan, katanya lagi. Phua dalam bahagian pertama kenyataannya menjawab artikel yang melaporkan Mahathir dalam buku terbaru bertajuk Capturing Hope, The Struggle Continues for a New Malaysia mendakwa dia menghentikan seorang penasihat Lim kerana melangkaui bidang kuasanya. Walaupun Mahathir tidak menyebut sebarang nama secara khusus, Phua percaya ia ditujukan kepadanya dan berkata cara paling mudah untuk mencetuskan kemarahan Mahathir adalah menyasarkan titik lemahnya atau soft spot berkenaan beberapa bos perniagaan besar yang dilayan secara tidak adil. Ketika pelancaran dalam talian buku tersebut, Mahathir tidak berselindung dengan melancarkan kritikan dan kali ini menamakan sasarannya. Dia menyifatkan ahli parlimen DAP itu sebagai angkuh dan mendakwa ramai yang tidak menyukainya. Bila anda bukan pun menteri dan hanya setiausaha politik tetapi beritahu orang apa yang perlu dibuat dan mengugut mereka serta bercakap dengan cara anda adalah angkuh dan orang tak akan suka anda. Kerana seorang ini, ramai orang tidak suka kerajaan Pakatan Harapan kerana mereka rasa kerajaan tidak bertimbang rasa terhadap permasalahan mereka, katanya lagi.
Pemuda UMNO Malaysia sekali lagi mengingatkan PAS keputusan menolak kerjasama dengan Parti Perbumi Bersatu Malaysia dimuktamadkan dalam Perhimpunan Agung UMNO 2020. Pengarah komunikasinya Syed Muhammad Johan Rizal Syed Unan Mashri berkata, keputusan itu bukan dibuat oleh hanya seorang figura bersifat veto tetapi daripada sebuah institusi yang disokong akar umbi. Atas prinsip dan semangat setiakawan, molek rasanya diingatkan kepada Ketua Pemuda PAS yang baru Ahmad Fadli Syari bahawa penolakan kerjasama dengan PPBM dibuat oleh lebih 2/3 bahagian UMNO. Kemudian ia diabsahkan melalui PAU 2020 dan seterusnya dimuktamadkan oleh pembuat dasar tertinggi Parti UMNO iaitu Majlis Kerja Tertinggi, katanya kepada media. Beliau berkata demikian bagi menangkis kenyataan Ahmad Fadli Syari yang menyeru UMNO supaya belajar menerima PPBM dan tidak sepatutnya menggunakan alasan menolak parti itu kerana pernah berada dalam Pakatan Harapan. Menurut Muhammad Johan Rizal, beliau tidak pasti apa kaedah sebenar yang dijalankan dan diguna pakai oleh PAS dalam meletakkan dasar serta hala tuju partinya. Namun, beliau berkata, inilah tata cara serta proses berhemah dijalankan dalam UMNO dan PAS. Sepatutnya lebih arif bahawa UMNO terikat dengan pendirian itu. Katanya asas penubuhan PPBM itu sendiri adalah untuk menggantikan UMNO melalui muslihat Scheme of Things ciptaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maka sebab itulah parti itu dipenuhi dengan pelbagai rupa katak politik berkepentingan. Mana mungkin UMNO boleh menerima kerjasama sebuah parti yang penuh muslihat sebegini, ujarnya. Justru tegas Muhammad Johan Rizal selaku Ketua Pemuda PAS, pemuda UMNO berharap beliau menghormati pendirian UMNO yang merupakan sebahagian daripada gagasan mufakat nasional yang disepakati. Tidak perlulah PAS cuba mengajar atau banyak berhikayat, kononnya bertindak sebagai abang besar dalam Perikatan Nasional kalau akhirnya ternampak seperti budak suruhan PPBM. Mufakat nasional digagaskan bagi menahan dan memperjuangkan kepentingan umat yang sebelumnya diracik-racik oleh Pakatan Harapan selama 22 bulan. Malah jika saudara terlupa, watak dan teraju utama tonggaknya adalah datang dari PPBM sendiri, katanya. Kemudian katanya, sejarah merikutkan ianya disusuli muslihat dan pengkhianatan berlaku dari kalangan PPBM yang berebut jawatan Perdana Menteri meruntuhkan kerjasama Pakatan Harapan. Saudara juga mungkin terlupa, Mufakat Nasional bukan hanya koalisi dan kerjasama politik semata dan demi kepentingan bersama ianya dipersetujui untuk tidak didaftarkan dan tidak mengikat. Maka atas kepentingan itu jugalah Barisan Nasional dan PAS yang membentuk Mufakat Nasional berjiwa besar demi ummah dan demi negara bersetuju membentuk kerajaan sementara bersama PPBM sebagai terajunya walaupun mereka hanya tinggal bersisa, katanya. Ujar beliau, sewajarnya Mufakat Nasional perlu diangkat dengan idealisme lebih besar sebagai etos hala tuju baru pedoman dan kepercayaan seluruh kepelbagaian rakyat untuk satu matlamat, iaitu melihat Malaysia kembali berjaya. Katanya PAS tidak sepatutnya memangsakan Mufakat Nasional demi survival PPBM dengan menyalahkan UMNO.